Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat bertemu kembali pada semua ahli persatuan pengamal color vibration therapy dan ahli persatuan pengamal hydroterapi ais Malaysia. Kita akan sambung perbahasan mengenai warna metrik. Dalam sesi yang lepas, kita sudah bahaskan dengan panjang lebar susun atur dari metrik 1 sampai metrik 9, dari mana datangnya susunan metrik 1, metrik 2, metrik 3. Lepas tu terjadi zuriat, metrik 4, 5, 6, 7. Kehidupan berakhir dengan metrik 8 apabila tenaga menuju ke visi spiritual, iaitu metrik 9. Kemudian pada peringkat seterusnya, kita juga dah bahaskan dari aspek warna matriks. Kita dah bahaskan tentang warna biru, hitam, kuning dan hijau. Kali ini, hari ini, dalam sesi ini, kita akan sambung lagi dengan warna matriks, iaitu warna merah, pink, violet, oranye dan putih. Dari warna putih akan kembali semula pada warna merah. Ataupun dari metrik 9 akan balik semula pada metrik 1. Dalam metrik tak ada angka kosong. Memanglah segala sesuatu itu bermula dari kosong, dari tak ada apa-apa. Lepas itu baru wujud satu titik. Dalam ilmu matematik, memang kosong dulu sebelum satu. Tapi dalam ilmu matriks, kosong itu adalah sifar. Bab sifar ni, dia ada ilmu dia yang tersendiri. Dan malam ini, di luar daripada skop perbahasan kita. Apa yang kita nak bahaskan adalah dari warna putih akan kembali semula pada warna merah. Akan balik semula pada warna merah. Kena rujuk semula pada darah. Jadi ada dua formula NW dalam frekuensi warna merah, metrik 1. NW18 darah, NW19 usus besar. Jadi kalau terjumpa dengan kes yang melibatkan masalah darah, jangan cepat sangat terus melulu salahkan darah. Tapi kena semak dulu, kena siasat dulu usus besar. Sebab proses pembersihan darah yang paling bagus itu terletak pada fungsi usus. Pada usus besar, itu ada 72 lob. 72 ulas. Tujuan dia untuk hantar zat pada 72 tempat dalam badan ikut aliran darah. Satu lob pun tak boleh diusik. Alih-alih doktor nak buang 5 cm atau nak buang beberapa lob. Sebab dah rosak, kena serang kanser. Jadi kalau lob yang nak dibuang tu libatkan penghantaran zat ke buah pinggang, nanti akibatnya buah pinggang pula yang gagal berfungsi sebab kekurangan zat.
Selalunya ini libatkan kes bawasir. Doktor ambil jalan mudah, dia buang saja elok yang tersembul keluar tu. Padahal dekat hujung ekor usus besar itulah tempat salurkan zat pada buah pinggang. Jadi banyak kes buah pinggang jadi rosak sebab doktor sudah buang rektum pada hujung ekor usus tu. Jadi buah pinggang rosak bukan sebab bakteria jahat ataupun bukan sebab diserang virus, tapi sebab lok usus yang salurkan zat ke situ itu sudah dibuang. Zat tak dapat sampai dekat situ. Jadi sekali lagi, jangan melulu cepat sangat nak salahkan darah. Apabila kita sentuh soal darah, sebenarnya apa yang dibahaskan adalah soal berkaitan dengan hormon. Dan hormon yang paling aktif adalah antibody. Ataupun apabila sentuh soal warna merah, sebenarnya apa yang dibahaskan adalah berkaitan warna violet dan warna pink. Warna pink itu bersifat feminin. Pink itu simbolik emosi, lambang perasaan. Formula NW3 itu warna pink, matrik 2. Itu untuk talamus. Jadi kalau kena migrain, paling sesuai ambil formula NW3. Biasanya migrain tu dia sangat terasa pada sebelah kanan kepala. Jadi apabila kena migrain, bermakna getaran warna pink itu sudah tidak seimbang, sudah terganggu, sudah tercemar. Warna pink tu dia adalah hasil campuran daripada warna merah dan warna putih. Jadi kalau nak betulkan getaran warna pink, kenalah rawat warna merah atau warna putih. Bermakna kalau nak rawat migrain, kena rawat usus dulu. Sebab sebelum itu mungkin usus dah serap sesuatu yang tinggi kolesterol dan dah dibawa naik bersama aliran darah pergi ke otak. Jadi cara yang paling mudah kalau nak cuci otak, itu dengan cara cuci usus. Usus kena cuci dengan prebiotik dan formula NW19. Jadi apabila otak dah bersih, itu bukan sekadar migrain, tapi segala macam penyakit yang ganggu fungsi otak, itu pun boleh baik, boleh sembuh, boleh pulih. Satu lagi, kalau terjumpa kes kanak-kanak disleksia, itu kena cuci dulu usus dia. Dah tentu dia ada masalah buang air besar. Biasanya budak disleksia ni kalau kentut, baunya busuk sangat. Sebab usus dia tu ada masalah. Memang macam tu keadaan budak disleksia. Budak yang tulis terbalik, tak matang, cepat merajuk tu. Semua itu gara-gara ada gangguan pada talamus, warna pink, yang berpunca daripada usus besar, warna merah. Jadi sekali lagi, jangan melulu salahkan darah, tapi kena siasat dulu, kena semak dulu usus besar. Warna violet itu bersifat maskulin. Kod angka genap tu untuk wanita. Kod angka ganjil untuk lelaki. Jadi lelaki ni tak sesuai pakai warna pink, matrik 2. Sebab nanti ganggu hormon. Lelaki matrik 3. Jadi warna violet itu lebih sesuai. Jadi sebab itulah hari Selasa ada 2 warna. Pink, violet. Frekuensi warna violet itu pada formula NW, hipotalamus. Hipotalamus ni kerja dia kawal pusat deria saraf. Kalau bahasa buku sekolah dia, CNS, Central Nerve System. Hipotalamus tu, dia
sebenarnya adalah dalam biologi. Sebab hipotalamus kawal semua jadual kerja fisiologi. Pusat kawalan nafsu. Nafsu makan, nafsu tidur, nafsu seks, nafsu berbelanja, nafsu marah, semua terletak pada hipotalamus. Jadi, kalau kerap lapar ataupun tak pernah kenyang, ambil formula NW4. Supaya hipotalamus dapat susun semula jalan kerja fisiologi. Tapi kalau memang ada gangguan pola tidur, bila dia ambil saja formula NW4, terus mengantuk rasa tidur. Tangkap mata. Psikologi warna violet tu adalah khusyuk, tumpuan atau fokus. Kalau hipotalamus hilang fokus, nanti komunikasi antara otak dan usus jadi terganggu. Usus tu dalam frekuensi warna merah. Psikologi usus, psikologi warna merah adalah berani, yakin diri. Tapi kalau psikologi negatif, bagi usus itu jadi penakut yang melampau. Atau penakut tak bertempat. Jadi untuk otak kekal fokus, ambil formula NW4. Violet. Jadi bila habiskan sebotol formula W4 tu dalam tempoh tak sampai 1 jam, nanti tengok rangsangan fokus tu sangat mendesak. Sampai tak mampu nak sekat lagi. Jadi bagus ambil formula NW4 ni kalau nak berjaga sepanjang malam. Tapi syaratnya kenalah kumpulkan dulu cukup oksigen dalam otak. Melalui apa? Melalui kuantum tidur yang lena. Tidur yang ada kualiti. Tidur nyenyak. Jadi bila dapat tidur nyenyak, otak dapat kumpulkan kapasiti oksigen yang cukup. Jadi bekalan oksigen tu mesti cukup. Baru boleh dapat manfaat daripada tenaga kuantum yang dijana melalui tidur yang nyenyak tadi. Lepas tu bangun semula. Bangkit semula jam 3 pagi, jam 4 pagi. Masa tu ketika alam dikuasai oleh cahaya violet. Bangun untuk apa? Untuk beribadah, untuk berkarya. Jadi kalau berkarya, hasil karya dari fokus yang tinggi tu pasti cantik. Pasti kreatif. Sebab apa? Dia dengan sabar, tekun, gigih, dia selesaikan karya kreatif tu. Bertaraf masterpiece tu. Tapi untuk simpanan peribadi dia lah. Macam itulah kehebatan rahsia fokus. Tapi apa yang penting, kena cuci dulu usus besar. Kalau usus besar, cantik, bersih, barulah otak jadi segar. Sebab usus dapat serat zat secara normal. Usus tu, dia jalankan kerja penyerapan. Kalau penyerapan usus cekap, itu dapat kuatkan kontraksi otot, dapat elakkan daripada kejang otot, kram. Kalau nak usus besar yang cantik, yang bersih, mesti ada cukup oksigen dalam otak. Otak proses maklumat dari isyarat impuls elektrik. Jadi apa saja maklumat dari luar, dari dalam badan, hipotalamus yang akan proses. Hipotalamus tu stesen penerima dan pemancar. Transmitter and receiver. Ada segala macam maklumat. Apa saja maklumat yang masuk ke otak, datang dari dalam usus. Gantung pada benda apa yang dia dah telan. Benda apa dia dah makan. Kalau termakan benda basi, kena pula benda tu tinggi kolesterol. Macam siput sedut. Bakteria jahat dalam perut, memang cukup suka. Sebab apa? Dia dapat belan benda basi sebagai sumber tenaga. Habis. Dia produkkan segala macam benda lain dalam perut sampai terpaksa kena buang air besar beberapa kali dalam masa 1 hari. Kalau termakan lemak basi, itu masih boleh diterima lagi.
Tapi kalau kolesterol basi, itu memang tak dapat diterima sama sekali. Jadi dinding pada belah alam usus itu haruslah dipenuhi dengan sel hidup, bukan sel mati. Kanser usus tu, itu bukan sebab zat tak menjadi. Tapi sebab usus gagal lakukan penjarapan. Usus tak cantik. Usus kematu. Ada yang bengkak, ada yang kecut, ada yang kembang, ada yang kuncup. Jadi memanglah gagal serap zat. Jadi kalau nak cuci usus, kena pakai fiber. Kena guna serat. Serat pula ada dua jenis. Serat kasar, serat halus. Serat halus lah yang paling bagus untuk cuci usus. Serat tu dia macam fungsi span. Dia bersifat penyerap. Jadi formula yang sangat kaya dengan serat halus itu adalah akasia. Akasia itu prebiotik semula. Formula akasia tu dibuat dari almanna. Almanna boleh kuatkan minda, boleh kuatkan daya ingatan. Macam mana tu? Almanna ni, dia adalah sejenis damar. Getah. Atau gam lah dari pokok akasia. Pokok akasia ni banyak tumbuh dekat tengah-tengah padang pasir. Biasanya almanna ni dia jual dalam bentuk ketulan keras. Macam kemenyan. Tapi bukan untuk tujuan dibakar. Almanna ni kalau dibakar sekalipun, tak ada keluarkan asap, tak ada keluarkan bau. Tapi almanna masuk dalam kumpulan kemenyan atas dasar sumber diperoleh. Dalam Al-Quran, almanna disebut beberapa berpasangan dengan as-salwa. As-salwa tu macam sejenis burung yang tak boleh terbang lah. Sikit lebih kurang macam burung puyuh lah. Manna was-salwa ni istimewa. Sebab diturunkan dari langit sebagai makanan yang baik. Allah turunkan manna was-salwa kepada Musa AS yang pada masa itu tengah tersat sama Bani Israel di tengah padang pasir selama 40 tahun. Selama itulah kabilah Bani Israel ni mundar mandir berkelana tak tentu arah ke sana kemari untuk mencari jalan masuk ke Baitul Maqdis. Selama tersesat itulah manna wassalwa sebagai mukjizat Musa alaihissalam itu jadi makanan mereka. Tapi malangnya waktu temui wilayah Palestin yang dijanjikan 40 tahun kemudian, itu Musa alaihissalam, Harun alaihissalam itu sudah pun wafat. Jadi Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis dipimpin oleh Yusha alaihissalam. Itu cerita sejarah Al-Manna. Tapi dekat sini kita nak cerita pasal serat. Serat Al-Manna sangat halus. Sebab itulah Al-Manna dapat cuci usus sampai bersih. Apabila usus bersih, darah jadi segar. Sebab darah kaya kandungan oksigen. Kalau otak cukup oksigen, daya ingatan makin kuat. Kalau otak kurang oksigen, mudah jadi pelupa. Sebab itulah tadi dikatakan Al-Manna boleh kuatkan daya ingatan. Jadi ringkasnya, darah matrik 1 warna merah kena segar dan sihat. Supaya dapat bawa hormon matrik 2 warna pink. Dan antibody matrik 3 warna violet yang ada kualiti. Jadi macam itulah penjelasan tentang warna merah, pink, violet. Matrik 1, 2, 3. Matrik 4 warna oranye.
Itu mewakili sistem pembiakan yang berpusat pada rahim, pada bahagian peranakan. Warna oranye itu dia simbolik meriah, suka, riang, gembira, girang, ceria. Ceria itu karakter hormon kesuburan. Hormon kesuburan paling banyak merembes ketika dalam keadaan ceria. Orang yang sentiasa ceria bermakna hormonnya subur. Orang yang subur hormonnya bermakna ada ramai anak. Sebab kalau hormon kesuburan gagal merembes dengan teratur, dah tentulah sukar untuk hamil. Susah dapat anak. Hormon mesti segar dan subur. Kalau hormon kesuburan itu gagal merembes tepat pada masa, tak adalah berlaku dalam rahim persenyawaan atau percantuman antara sperma dan ovum. Jadi, kualiti hormon kesuburan itu dia menjamin kesihatan janin dalam rahim. Melalui karakter ceria, suka, manja, riang, gembira, meriah itu tadi dapat kumpul, dapat awal volume asid pada saluran rahim. Warna oranye. Cuba kita perhatikan orang yang pakai baju warna oranye. Kan jelas terpancar suasana ceria, girang, gembira, meriah. Tapi awas, jangan pakai warna oranye setiap hari. Sebab nanti jadi tepu, jadi lali. Orang yang paling hormat pada warna oranye ialah Sami Buddha. Sami Buddha kat seluruh dunia pakai warna oranye setiap masa. Sampai capai tahap tepu, tahap lali. Bagusnya, Sami Buddha jadi orang yang sangat sabar tahan nafsu seksual. Sampai tak ada selera dan ada yang langsung tak ada kekuatan pada alat kelamin. Itulah akibatnya. Kalau lebih warna oranye, pasti akan ganggu pada sistem pembiakan, kesuburan, peranakan. Jin cukup suka ganggu peranakan, cukup suka ganggu usus besar. Petanda kalau ada gangguan kesuburan apabila ada masalah haid, period. Kalau ada masalah haid, jadi itu pada thyroid gagal kawal kalsium. Makna kalsium yang dijana oleh thyroid itu tidak menjadi. Kalsium adalah unsur tanah. Tanah adalah karbon. Karbon, kalsium itu bahan asas binaan tulang. Jadi kalau ada kekuatan hormon warna pink dan antibody violet, nanti jalan dalam sistem pembiakan oranye itu dapat dilindungi daripada gangguan tenaga asing. Macam itulah sikit kurang ringkasannya. Sebab itulah kena amalkan formula maternity, MEO, maternity essential oil. Itu untuk kuatkan kontraksi otot rahim, nak kuatkan peranakan. Nanti keseimbangan asid pada sistem pembiakan tu, itu dapat dikawal. Selain daripada senang dapat anak, apa saja bentuk tenaga pun senang ditendang keluar, janin pun akan terpelihara dengan selamat. Itulah kelebihan kalau pakai formula maternity. Jadi, kalau kita temui kes orang yang susah dapat anak, kena betulkan warna merah, pink, violet, oranye, putih. Matrik 1, 2, 3, 4, matrik 9. Tak ada kena-mengena dengan biru, hitam, kuning, hijau. Matrik 5, 6, 7, 8 itu tak ada kait. Pasangan yang susah dapat anak, si isteri itu kena ambil formula NW3. Pink.
Suami ambil formula NW4, violet, bersifat alkali. Tujuannya apa? Untuk kawal keseimbangan asid pada saluran rahim. Sifat alkali itu akan kurangkan risiko sperma mati masa berenang sebelum sempat bertembung dengan pasangan ovum untuk membentuk janin. Janin terbentuk dari segumpal darah merah dengan kekuatan hormon pink dan antibody violet yang tersimpan dalam rahim oren. Macam tu. Ringkasan susunan merah, pink, violet, oren. Matrik 1, 2, 3, 4. Jadi penciptaan manusia di alam rahim itu dari setitis air yang hina berubah menjadi janin. Pada peringkat ini, janin masih lagi seketul daging dalam bentuk yang tidak dikeli. Bermakna janin belum cukup sifat, belum lagi hidup. Sampailah masa ditiupkan roh melalui tekanan bunyi bergema biru, matrik 5, itu pada hari ke-44. Kalau pada masa ini diterobos dengan gelombang bunyi yang bercelaru, bunyi yang tidak harmoni, hingar-bingar, itu boleh sebabkan janin gugur. Pada peringkat awal kehamilan, kalau kerap menyanyi pun, teran suara keluar daripada perut, kalau kontraksi otot peranakan, kalau kontraksi otot usus tidak bagus, itu pun boleh sebabkan janin tergugur. Sebab apa? Sebab gelombang bunyi yang dihasilkan itu bersifat memecah dan dah rosakkan pembinaan bentuk janin. Jadi untuk kukuhkan tekanan bunyi bergema dan elakkan daripada janin gugur, formula NW9, warna biru. Jadi tekanan bunyi bergema itu akan bersihkan ovum yang tidak menjadi atau telur yang gagal dalam persenyawaan. Semua ovum ni kalau dah matang tapi tak disenyawakan, itu akan gugur, keluar sebagai darah haid. Jadi ringkas dia, tekanan bunyi bergema biru, matrik 5, itu membina tulang rangka hitam, matrik 6, dan membentuk otot, urat, darah merah, matrik 1. Lepas dah ada tulang rangka sebagai sangkar, barulah wujud sistem hormon pink, matrik 2, dan antibody violet, matrik 3. Lepas tu baru wujud organ anatomi pada sistem penghadaman kuning, matrik 7. Kemudian tumbuh organ pada sistem pembiakan oren, matrik 4. Baru tu jantina janin ini lelaki ataupun perempuan. Lepas itu organ sistem pernafasan hijau, matrik 8. Akhir sekali janin dipersiapkan dengan daya tahan yang sangat kebal pada puncak otaknya, putih, matrik 9. Macam itulah tertib susunan warna matrik dalam rahsia kandungan 9 bulan, 9 hari menurut ilmu fisiologi sains CVT ni. Warna putih itu mewakili tahap spiritual. Ada 2 formula dalam frekuensi warna putih. NW1, sistem imun, dikawal kelenjar pineal. NW2,
sistem endokrin dikawal kelenjar pituitary. Pineal bersifat maskulin. Pituitary bersifat feminin. Pituitary yang bersifat feminin itu sangat hebat. Jadi wanita yang nak jadi hebat kena amalkan formula NW2 setiap malam. Hasilnya ni kulit makin licin, bulu roma makin halus. Habis semua lemak dekat bawah lapisan kulit itu akan ditendang keluar. Jadi jimatlah, tak perlu keluar belanja untuk beli apa juga sebarang apa produk kolagen. Lelaki pula jangan amalkan ambil formula NW2 secara berterusan. Kecuali ketika perlu saja. Ataupun memang ada masalah hormon. Kulit dia nanti memang akan jadi licin. Tapi dikhawatiri akan mempengaruhi karakter, sifat seksual. Ataupun akan mengubah perilaku jantina. Akhirnya nanti akan lemahkan tenaga batin. Jadi angka ganjil bersifat maskulin. Bermakna orang lelaki kena amalkan formula NW1 untuk kuatkan semangat sebagai asas pada pertahanan sistem imun. Warna putih itu dia adalah puncak tenaga hayat. Putih itu simbolik semangat. Hari ini ramai yang sakit sebab semangat itu sudah diruntuhkan. Cukup dengan ucapan negatif, itu dah boleh runtuhkan semangat. Dah boleh rosakkan kekebalan pertahanan imun. Butir tutur kata daripada doktor masa beri penjelasan ni risiko penyakit macam ni yang bakal awak tanggung, itu pun dapat mudah runtuhkan semangat kita. Jadi kalau dalam otak cukup oksigen, imun lebih kuat. Kalau dalam darah cukup oksigen, antibodi makin kuat. Bermakna antara imun dan antibodi itu ada kaitan rapat. Imun dan antibodi itu adalah dua perkara yang berbeza ya. Tidak sama antara imun dan antibodi. Imun tu ditandakan dengan warna putih. Antibodi ditandakan dengan warna violet. Kan? Imun adalah sistem. Antibodi adalah hormon. Imun kekebalan semula jadi. Antibodi penawar semula jadi. Imun bersifat pertahanan. Antibodi bersifat penyerang. Imun berurusan dengan virus. Antibodi uruskan soal bakteria. Imun berkait rapat dengan semangat. Antibodi berkait rapat dengan emosi. Kalau ada masalah antibodi, tentu ganggu emosi. Kalau semangat jatuh, tentu imun jadi lemah. Macam itulah. Memang ada banyak beza. Tak sama antara imun dan antibodi. Jadi apabila diserang virus dari luar, imun hanya pertahankan kekebalan fisiologi. Macam orang yang ada ilmu kebal. Sekalipun dipancung, tapi tak lut. Dulu Indonesia ada sejarah panjang lawan Belanda. Berkali sudah Belanda cuba nak bunuh pendekar Betawi namanya Si Pitung. Tapi tak berjaya. Sebab Si Pitung ada ilmu kebal. Kekuatan sangat yang luar biasa, itu dikawal oleh
kelenjar pineal. Pineal yang kuat sama macam orang kebal. Keyakinan, kepercayaan pada ilmu yang dia pelajari itu sangat tinggi. Bukan senang kalau kita nak cuba jatuhkan semangat dia. Jin, syaitan, mambang, jembalang, itu pun belum tentu dapat runtuhkan semangat yang macam tu. Bermakna, apabila yakin dengan ilmu yang dipelajari, imun makin kuat, tubuh makin kebal. Jadi pusat interaksi antara imun putih dan antibody violet itu adalah pituitary yang kawal hormon warna pink. Bermakna warna pink itu berada di tengah antara putih dan violet. Jadi kalau ada penyakit pada warna pink, sama ada berpunca daripada putih ataupun violet. Jadi penyakit akan sembuh kalau dirawat sama ada pada putih ataupun violet. Maksudnya, angka metrik yang berada di tengah itu berinteraksi dengan metrik yang bersempadan dengannya. Sama ada ke depan ataupun berpatah balik ke belakang. Kononnya secara ringkas, sama ada metrik 5, boleh sokong metrik 4 atau metrik 6, ataupun metrik 5 boleh runtuhkan metrik 4 atau metrik 6. Jadi semoga dengan perbahasan ni, terjawablah sudah persoalan dari metrik 1 sampai metrik 9. Jadi macam inilah kaedah sensitivity, susun data secara ilmiah dengan lengkap, biar sesiapa pun susah nak pertikaikan. Biar mereka tak dapat nafikan sesungguhnya pada setiap kelenjar ada tenaga angka, ada tenaga warna yang kawal. Jadi habis perbahasan kita berkenaan warna metrik. Sekarang tiba masa untuk kita buat rumusan. Macam mana angka dan warna boleh mempengaruhi karakter. Kelenjar pineal, metrik 9, warna putih, itu berada di puncak yang tertinggi. Itulah yang pertama, iaitu sistem imun, pertahanan, kekebalan, pusat semangat, kepercayaan, keyakinan. Dari aspek warna, apabila ada gangguan pada warna putih, nanti akan disusuli dengan gangguan warna violet dan pink. Dari aspek angka, apabila ada gangguan pada metrik 1, apabila ada gangguan pada metrik 9, nanti akan disusuli dengan gangguan pada metrik 2 dan metrik 3. Dari aspek psikologi, apabila ada gangguan pada semangat, nanti akan disusuli dengan gangguan emosi dan mood. Dari aspek fisiologi, apabila ada gangguan pada imun, nanti akan disusuli dengan gangguan antibody dan hormon. Semua benda yang sama, tapi penjelasan aspek yang berbeza. Hormon itu berkait rapat dengan kolesterol. Hormon dan kolesterol ada karakter masing-masing yang unik, yang berbeza, yang tersendiri. Kolesterol tak boleh terlebih bagi orang level emosi, orang pink. Kalau terlebih, boleh runtuhkan pertahanan kekebalan imun. Serta-merta antibody jadi lemah, boleh ganggu hidung, sampai kena sinus, sampai kena resdung. Atau kita ambil contoh macam ni lah. Misalnya, seorang pondan dalam level emosi.
Apabila dia makan sotong kembang yang sangat tinggi kolesterol, kena pula malam bulan purnama sedang menurun, memang sahlah kelembutannya akan menjadi-jadi. Agaknya semakin galak. Sama longlai macam sotong itu sendiri. Alih-alih saja terus timbul naluri wanita yang meluap-luap sampai dia tidak mampu untuk kawal lagi. Lalu muncullah karakter kakak yang tersembunyi dalam diri dia. Kenapa boleh sampai jadi macam tu? Semua itu gara-gara dia makan sotong kembang yang sangat tinggi kolesterol, kena pula pada malam bulan purnama sedang menurun. Kolesterol sotong memang mempengaruhi karakter ikut waktu tertentu. Bermakna memang ada orang yang tak boleh sembarangan makan sotong. Kalau makan juga, nanti akan timbul alahan, alergi. Tapi keadaan macam tu tadi, tak akan berlaku pada pondan dalam level spiritual, level putih. Makanlah berapa banyak sotong sekalipun, tak akan menjejas dia sebab level spiritual dalam kumpulan lemak. Dalam lemak sudah ada kolesterol. Jadi bermakna kalau orang level spiritual, dia boleh makan sampai 10 biji telur burung puyuh yang tinggi kolesterol itu. Itu tak ada apa-apa. Kalau dia nak ambil kolesterol sampai 300 gram pun tak apa. Tapi bukan bagi orang level emosi. Apa yang pasti, orang level emosi memang tak boleh terleh kolesterol. Atau tak boleh sembarangan makan sotong. Semua itu kita dapat sahkan kalau kita buat diagnosis gunakan ujian AK. Tapi kenapa ada orang boleh main bedal apa saja? Sebab unsur diri, warna level setiap orang walaupun serupa tapi tidak sama. Kita jangan terikut sama dengan tuduhan kolesterol kambing jadi punca strok. Dan kita jangan ikut sama fitnah daging kambing tinggi kolesterol. Semua tu bohong belaka. Sebenarnya dalam daging kambing tidak banyak kolesterol. Dalam setiap 100 gram daging kambing baru ada 72 miligram kolesterol. Sudah tak setinggi mana malah kolesterol daging kambing masuk dalam kumpulan kolesterol baik. Jadi, siapalah agaknya yang punya angkara sejak zaman dahulu kala berbohong pada manusia di seluruh dunia. Padahal, setiap satu makhluk sejak dari azali, Allah telah ciptakan bersama ketetapan karakter masing-masing. Hujan memang tak dapat dinafikan sekali. Itu cerita pasal kambing. Sekarang cuba kita tengok pada babi pula. Kenapa babi itu najis berat dan haram dimakan? Jawapannya sebab karakter babi itu sendiri. Apa karakter babi? Kalau kita teliti, kita kaji, baru nampak. Rupa-rupanya babi ni haiwan yang pandai. Babi haiwan jenis mamalia. Babi sangat prihatin pada keselamatan, pada kesejahteraan, pada keselesaan anak-anak dia yang banyak. Jadi oleh sebab babi ada banyak anak, babi sangat peka pada sebarang ancaman. Babi pandai kawal situasi. Kat situlah letak pandainya babi. Tapi
Babi adalah haiwan yang sangat busuk, pengotor. Dan tabiat seksual babi sangat-sangat jijik. Sudahlah kuat nafsu seks, babi boleh mengawan tanpa kira jantina, tanpa kira nasab, tanpa kira keturunan, tanpa kira tempat, tanpa kira waktu, tanpa kira-kira, semua dia sontak. Jadi terkejutlah juga bila kita terbaca fakta pasal babi ni. Babi boleh makan apa saja. Boleh makan di mana saja. Tapi walau apa yang babi makan, tak akan pernah mempengaruhi, apatah lagi mengubah sifat semula jadi karakter asal seekor babi, ikut ketetapan penciptaan babi sejak dari azali. Sedangkan sebelum makan apa saja haiwan darat, hukumnya wajib kena sembelih dulu. Untuk buang semua darah daripada haiwan tu. Jadi apabila kita makan daging haiwan darat yang tak disembelih atau disembelih tidak sah, nanti karakter haiwan itu akan ikut sama masuk dalam badan. Tapi babi memang tak boleh disembelih sebab babi tak ada leher. Tak hairanlah kenapa orang yang kerap beri anaknya makan daging babi, walau budak tu nampak macam pandai, tapi sebenarnya pengotor. Jadi macam itulah. Sikit kebaikan babi, tapi keburukannya jauh lebih banyak. Cuba kita tengok pula karakter semut. Orang zaman dulu percaya, kalau termakan semut, nanti jadi pelupa. Pelupa memang satu daripada karakter semut. Semut ada banyak karakter. Karakter rajin, bekerjasama, ikut jamaah, ikut perintah dan sebagainya. Tapi takkanlah sampai kita terpaksa nak kena makan semut untuk cetuskan karakter rajin, kan? Semut memang rajin. Semut ni dia sentiasa bekerja. Semut macam dia tak tahu macam mana nak berhentikan dia punya gerakan otot. Semut dia tak ada waktu khusus untuk tidur macam haiwan lain. Ataupun semut tak tahu macam mana nak cari tempat tidur. Seekor semut ni alih-alih je dia boleh tertidur. Walaupun masa tu dia tak bekerja, dia tengah angkat barang. Lepas dia terlampau letih berjalan ke sana kemari bekerja angkat barang, sampai tenaga dia habis semua sekali, semut hanya berhenti sekejap saja. Karakter siput itu sebaliknya pula, kuat tidur. Bermakna kalau rajin makan siput, karakter akan berubah jadi kuat tidur. Ahli sains moden cakap bohong. Apabila mereka kata semua orang kena tidur 8 jam setiap malam. Sebenarnya hanya orang emosi saja, orang pink saja yang perlu tidur 8 jam setiap malam. Tapi tidak bagi orang level mental, orang hijau. Orang level mental ni, dia senang mulakan tidur dan dia senang bangun tidur awal pagi. Orang level spiritual, orang putih, itu kalau tidur antara 2 hingga 4 jam, itu pun dah cukup untuk dia jana semula tenaga. Orang level fizikal, orang biru, itu boleh tidur tanpa kira waktu. Dia boleh tak tidur beberapa malam, ataupun dia boleh tidur tak bangun-bangun beberapa hari. Jadi nampak tak dekat sini? Bukan sekadar psikologi berbeza. Malah pola tidur pun antara level itu tidak sama. Jadi semua metafora tadi itu untuk buktikan dalam setiap makanan ada karakter. Kenapa? Sebab dalam semua makanan ada atom. Setiap atom
ada karakter masing-masing. Yang unik, yang tersendiri. Jadi, karakter berubah sebab dipengaruhi perlakuan atom. Perlakuan atom itulah yang disebut kuantum. Jadi kuantum adalah kajian perlakuan atom, karakter atom. Alangkah bagus kalau kita dapat kuasai semua 4 unsur atom yang asas bagi penciptaan manusia. Nitrogen, oksigen, hidrogen, karbon. Amalkan ambil formula NW yang memang sudah ada kuantum, itu jadikan sebagai pemain pada gerak kerja sistem fisiologi. Nanti tubuh akan jadi lebih cekap, mendominasi setiap unsur atom ikut keserentakan ruang dan masa. Tubuh kita ni, manusia ni terdiri dari binaan atom yang ada karakter masing-masing. Jadi apabila kita ambil unsur atom dari luar, itu boleh mempengaruhi karakter diri. Tapi karakter yang ditimbulkan akibat pemakanan ini tadi, itu bersifat sementara. Dan boleh berubah-ubah bergantung pada benda apa yang dia dah telan. Karakter akan balik semula normal macam biasa. Lepas habis buang air besar, selesai masalahnya. Mana mungkin telan makan sekali je takkan bawa kesan seumur hidup. Jadi timbul persoalan. Boleh tak kalau kita nak kelaskan pemakanan secara standard? Benda ni kena makan, benda ni tak boleh makan. Jawapannya memanglah tak akan pernah boleh. Kita ambil contoh buah ciku lah yang ada serat kasar tu. Itu hanya sesuai dimakan orang level emosi saja. Level lain tak sesuai. Kenapa? Kalau nak tahu jawapan yang tepat, itu kenalah buat diagnosis melalui ujian AK. Tapi rupa-rupanya kalau orang level emosi ni nak lawan nafsu, dia kena makan buah ciku. Tapi perkara macam ni tak berlaku pada orang level lain. Ataupun macam ni lah. Orang dalam semua level tak sesuai makan buah naga. Sama macam buah pisang. Semua orang, walau apa level sekalipun, tak sesuai makan pisang. Jadi, apabila Prof sebut pasal pesakit dilarang makan pisang, habis. Kecoh seantero pelosok, riuh rendah, gegak gempita, sampai jadi isu. Yalah, bayangkanlah berapa ramai orang yang ada kebun pisang, buah pisang pun senang nak dapat, pisang pun ada jual kat mana-mana. Alih-alih CVT kata, tak bagus, tak elok makan pisang. Biar betul. Sebenarnya, Prof bukan haramkan makan pisang. Bukan langsung tak boleh makan buah pisang. Tapi itu adalah hasil diagnosis daripada ujian AK. Jawapan dari ujian AK itu sentiasa betul dan tak pernah salah. Jadi mulanya kita muskil juga. Kenapa tak boleh makan pisang? Sedangkan pisang itu kaya zat, kaya protein. Lepas kita buat kajian, barulah tahu dalam pisang yang sangat kaya protein itu ada juga kandungan zat berat yang lain. Dalam pisang ada kalsium, ada magnesium, ada zinc, ada besi, ada potasium. Bermakna pisang ada terlalu banyak zat berat. Akhirnya pisang yang ada serat kasar itu sukar untuk dihadamkan.
Kalau hari ini makan pisang, esok buang air besar, itulah juga pisang yang akan keluar. Sebab serat pisang kasar. Sukar dihadamkan. Apabila sukar hadam, zat berat dalam pisang cepat bertukar jadi asid. Dari asid, dengan cepat bertukar jadi gas. Bertimbunlah gas dalam perut. Memang kita tidak nafikan fakta kajian nutrisi, dia kata ada banyak zat dalam pisang. Betul. Tapi dekat sini, bukan soal zat pisang yang kita sedang bahaskan. Masalahnya zat berat dalam pisang terlalu cepat dibakar. Belum sempat zat digubah jadi tenaga dengan cepat bertukar jadi gas. Apabila terlalu banyak gas, otak tak dapat bekalan oksigen yang cukup. Akibat dari kurang oksigen, otak dicemari dengan gas lain. Sebenarnya tak ada keperluan pun untuk gas lain untuk turut sama berada dalam otak. Itulah yang akhirnya merubah karakter jadi nakal, jadi hyperaktif dan sebagainya. Cuba kita tengok karakter monyet lah yang suka makan buah pisang. Macam itulah. Jadi sebab itulah kalau nak gubah karakter pesakit, suruh dia ubah dulu menu makanan. Suruh dia ubah dulu diet harian. Kalau ada pesakit yang datang mengadu, lemah badan, lengur sendi, sakit tulang, susah nak bernafas, memadai. Mulakan rawatan dengan suruh dia ubah dulu menu, ubah dulu diet harian. Sebab zat makanan yang timbulkan gejala alahan, itu masih lagi kita belum tahu. Semua itu bergantung pada benda apa yang dia dah telan. Apakah reaksi gejala alahan itu timbul sebab dia terlebih makan karbohidrat, terlebih protein, terlebih lemak, kolesterol, mineral, vitamin yang tak sesuai dengan label warna DE dia. Itu belum disemak lagi. Jadi jelaslah dekat sini, hanya kita dalam CVT saja yang dah ada susunan pemakanan ikut kategori unsur level warna diri. Dah ada susunan label warna diri tentang siapa yang boleh makan benda apa sebagai keperluan daripada segala macam pengambilan lemak, kolesterol, protein dan mineral. Jadi bila diubah saja menu harian, karakter pesakit turut berubah. Dengan itu, dia boleh sembuh dengan cepat. Tapi kalau tak mahu atau tidak tahu atau mungkin juga tidak mampu untuk ubah menu harian, amalkan secubit garam booster pada setiap awal pagi atau setiap kali sebelum makan supaya sistem metabolisme itu dapat diatur dengan kemas. Jadi sekali lagi, pengaruh karakter akibat pengambilan makanan tu pasti akan berubah selepas 24 jam. Karakter akan balik semula normal lepas semua zat itu dibakar, disingkirkan melalui najis masa kita buang air besar. Jadi kalau pada semalam terlampau stres ataupun hari ini sangat keliru ataupun pelupa yang keterlaluan, semua tu akan hilang dan balik semula kita pada normal lepas bangun tidur besok pagi. Tapi kalau masih makan benda yang sama pada setiap hari, itu hanya akan mengundang penyakit ataupun makin dekatkan diri dengan penyakit. Jadi sekali lagi kita ulang, ubah menu harian dapat mengubah karakter. Ubah waktu makan supaya dalam badan cukup gula. Kalau cukup gula, otak makin bergeliga. Sebab otaklah yang atur semua acara ini, semua perkara ini. Jadi kena amalkan ambil gula yang bersifat pahit sebelum masuk tidur malam. Kenapa? Supaya hipotalamus cukup bekalan gula. Barulah senang dapat tidur yang nyenyak, tidur yang ada kualiti. Jadi, apakah gula yang bersifat pahit itu? Itulah madu. Sebab madu yang disangka manis itu sebenarnya bersifat pahit. Jadi melampaulah sungguh kalau kita salahkan madu kerana manis. Sebab itu kontra, bertentangan
berlawanan dengan ilmu dari Tuhan. Jangan kita berani-berani cuba nak mencabar fitrah sesuatu makhluk hasil daripada kebijaksanaan Maha Pencipta. Sebenarnya otak memang amat perlukan gula. Otak perlukan gula untuk bakar karbohidrat dan untuk menjana oksigen. Apabila kaya oksigen, gula tak akan jadi sampah, tak akan jadi beban dalam aliran darah. Sistem fisiologi ini tak sama dengan anatomi. Kalau fungsi anatomi itu memang sudah diketahui tugas masing-masing sejak dulu lagi. Tapi dalam fisiologi, cahaya warna jadi sumber tenaga sel. Setiap sel ada frekuensi cahaya yang tersendiri. Masing-masing ada ukuran warna yang tertentu yang berbeza. Kemuncak semua warna adalah putih. Itulah puncak mahkota yang kena jaga supaya tidak runtuh. Segala sesuatu yang duduk di atas, itu pasti ada risiko untuk jatuh ke bawah. Kalau runtuh sesuatu yang berada di bawah, sudah tentu bahagian atas akan menghudum. Itu adalah lumrah, adat, fitrah alam. Jadi itulah hikmah kenapa perlu pakai baju ikut warna hari. Setiap hari kena ubah warna pakaian. Selasa, Jumaat, masing-masing ada 2 warna. Sekali lagi, putih adalah kemuncak semua warna. Kalau tiap hari nak pakai baju putih, itu tak apa. Siapa yang suka pakai warna putih, silakan. Terutama orang label spiritual, orang putih. Nanti dia ada peluang dapat kuasa sixth sense yang kuat. Tapi jangan amalkan pakai warna panas tanpa ikut hari. Sebab itu boleh jadi sumber penggalak penyakit. Warna panas ialah frekuensi cahaya yang berada di bawah. Kuning, oranye, merah. Jadi kalau sepanjang minggu pakai baju ikut warna hari, nanti gerak kerja fisiologi akan jadi lebih cekap sepanjang minggu tu. Apabila kita amalkan pakai baju ikut warna hari, kelebihan yang tak dapat dinafikan oleh sama sekali adalah kita tak akan pernah terlupa hari. Jadi dah jelas dekat sini, pada sistem fisiologi, ada peranan warna, ada pengaruh warna yang tersendiri. Jadi sekarang kita semua dah tahu. Bila kita dah tahu, kenalah amalkan. Jadi kalau nak nampak ceria sepanjang hari, pakailah baju yang berwarna-warni pada hari itu. Semua warna ada kat situ. Dah tentulah sepanjang hari, siapa yang pakai, dia akan jadi ceria tak tentu arah. Tapi cuba kenakan pakaian yang berwarna-warni ni pada orang yang sedang murung, sedang sugul. Pasti jiwa dia akan rasa girang. Dia akan kembali balik semula tersenyum. Jadi itu adalah contoh kaedah terapi warna, color terapi yang banyak diamalkan di seluruh dunia. Jadi sudah tentulah perlu ada kebijaksanaan dalam hal nak amalkan terapi warna yang macam tu tadi. Sebenarnya nak pakai baju warna apa pun boleh. Bukan jadi satu kesalahan pun. Tapi baju yang berwarna-warni itu sesuai pakai waktu sedang bercuti. Misalnya dia pakai baju dengan motif bunga-bungaan, dengan segala macam warna-warni ketika dia pergi bercuti dekat tepi pantai. Dekat Papua New Guinea, saya kata. Kena faham juga. Mungkin dia buat macam tu sebab dia nak susun semula frekuensi. Warna tubuh dia tu dah bercelaru.
Atau dia tengah rawat komplikasi penyakit yang berat. Ataupun dia nak cari semula karakter diri dia yang hilang. Ataupun dia nak memperbaharui tenaga. Mana duduknya pusat tenaga dalam badan? Jawapannya, pusat tenaga ada pada seluruh bahagian perut yang dikuasai hidrogen, air. Jadi apa saja yang masuk dalam perut akan dirubah jadi molekul air. Jadi apabila makan sambil sulam minum air sejuk, itu sebenarnya akan tambah kekuatan gerak kerja pada sistem penghadaman. Tapi malangnya, minum air sejuk sambil makan nasi, ini sudah pun jadi bahan fitnah. Semua buku, semua jurnal perubatan yang berkaitan minum air sambil makan ni, semua bawa hujah yang sama. Iaitu, jangan minum air sejuk lepas makan. Tapi atas fakta apa? Padahal, itulah yang perut perlukan. Sebab dalam perut tengah syarat dengan asid hidroklorik cair. Kepekatan asid tu, kalau tidak terkawal, itu boleh tembus dinding bahagian dalam perut. Sebab itulah kena kerap minum air sejuk, biar kepanasan dalam perut itu dapat distabilkan dalam proses pencairan asid. Tapi itulah air sejuk juga yang kena fitnah. Apabila kerap minum air sejuk, itu dapat kuatkan kontraksi otot jantung. Sebab jantung bersifat sejuk dan basah. Sesuailah dengan peranan dia sebagai penyejuk, sebagai pengawal suhu darah. Cuma, kalau tengah haid atau nifas, pantang bersalin, itu tak boleh ambil ais. Dalam keadaan lain, digalakkan minum air sejuk, digalakkan mandi ais. Haid, nifas, itu bermaksud sedang uzur. Sementara mandi ais itu bersifat merencat, mengecut. Tujuannya untuk merawat penyakit. Uzur bukan penyakit. Ketika uzur, biar tubuh lakukan detoksifikasi secara semula jadi, secara fitrah, sampai semua darah kotor itu terkeluar. Jangan disekat, jangan direncatkan. Sebab apabila mandi ais, darah akan terencat. Sejuk bersifat mengecut, merencat. Panas bersifat mengembang. Jadi darah terencat sebab urat mengecut apabila terkena sejuk. Nanti segala macam benda kotor yang sepatutnya keluar bersama haid atau nifas, itu tak dapat keluar semuanya. Ketika haid, mandi pada waktu malam, itu pun harus dielakkan. Sebab tubuh sedang banyak radiasi. Kalau amalkan mandi pada waktu malam ketika haid, itu ada risiko timbul sis pada bahagian peranakan. Itu memang tak boleh diamalkan. Jadi hampir semua buku perubatan dari luar negara kata larangan minum ais ketika haid hanyalah mitos belaka. Pelik kan? Pelik sungguh cara mereka ni berfikir. Perkara yang benar dikatakan hanya mitos belaka. Tapi sesuatu yang palsu, dia minta semua orang seluruh dunia percaya itu adalah fakta yang benar. Nampak sangat kontradiksi, bertentangan, terbalik, berlawanan dengan ilmu dalam scientific. Kita tak pasti sama ada mereka tahu tentang hal sebenar ataupun mereka memang tidak ikhlas sampaikan maklumat. Walhal, ahli sains habiskan masa berpuluh-puluh tahun mengkaji secara khusus subjek ni. Takkanlah mereka tidak tahu.
Kalau begitu, memang sah. Mereka tidak ikhlas. Bukan tidak tahu. Tapi kalau benar-benar mereka tidak tahu, itu lebih bahaya lagi. Jadi biarlah mereka ada niat nak menipu, asalkan sekurang-kurangnya tahu apa yang mereka buat. Tapi kalau bercakap tentang sesuatu hal yang memang tidak tahu, bukan atas dasar tidak ikhlas atau atas dasar nak menipu, itulah yang bahaya kepada pesakit. Jadi walaupun ada yang tahu dia tahu, dan ada yang tahu dia tidak tahu, tapi apabila ada yang tidak tahu dia tahu dan ada yang tidak tahu dia tidak tahu, itu lebih malang lagi. Bermakna kena bijak. Ketika bila boleh guna ais dan ketika bila boleh guna air suam. Boleh-boleh saja kalau nak sesekali pergi mandi air suam dekat kolam air panas, hot spring, yang kaya dengan belerang atau sulfur semula jadi. Dalam sulfur ada kandungan kalsium. Kalsium diperlukan untuk jamin kekuatan kontraksi otot supaya tak berlaku kejang otot. Jadi sudah jelas manfaat ais itu terlalu banyak kalau kita nak bandingkan dengan mudaratnya. Jadi kalau ada kes gangren, itu gunakan madu untuk sapu pada tempat itu, tapi kena usap dengan kelombotan kasih sayang. Kena usap, kena gosok dulu. Nanti antibody akan meluru datang ke situ. Tapi kalau letak ais, sama ada disapu, diusap, digosok, antibody akan lebih cepat lagi meluru mencari ais. Cuba perhatikan tangan bengkak sebab tersepit ataupun melecur sebab terkena benda panas. Kalau cepat-cepat dengan segera kita rendam, kita masukkan, kita letakkan dalam ais, tengok apa jadi. Tujuan letak ais untuk panggil antibody datang ke situ. Tapi mestilah diusap, mesti diurut, digosok ataupun disapu. Selagi tak digosok, dekat situ tak ada cas elektrik statik. Apabila sudah ada cas elektrik statik kat situ, nanti darah akan sampai bersama antibody, bersama antigen. Jadi sepatutnya besok kesan melecur tu menggelupas, bernanah, berkudis. Tapi semua tu tak akan berlaku apabila kita dah letakkan ais. Esoknya pasti elok saja. Macam sedia kala. Jadi kita dalam sains CBT ini menghambat masa dengan kecepatan dalam rawatan. Kalau rendam dalam ais yang banyak, itu lebih cepat, lebih bagus. Jadi kena rendam dalam ais yang banyak dalam satu jangka masa yang lama, yang panjang. Ikut kiraan jam, bukan kiraan minit. Tapi kalau sapu krim, letak minyak yang bersifat panas, tuam dengan benda panas, memang salah. Tangan yang melecur tu, kena benda panas tu tadi, itu akan menggelembung, berair, bernanah. Sudahlah lambat sembuh. Sepanjang masa nanti terasa sakit berdenyut-denyut. Sampai kesan melecur itu berkudis dan akhirnya tinggalkan perut. Sel lebih stabil kalau berada dalam ais. Barulah boleh bina semula sel kulit yang tercedera dalam insiden tadi. Tak boleh main letak ais sikit-sikit. Malu-malu, acah-acah, takut-takut. Jangan takut. Sebab ais ada kuasa memulihara sel, preserve. Walaupun dalam satu jangka masa yang amat panjang. Bukan puluhan tahun, bukan sekadar ratusan tahun. Ais boleh preserve sampai ribuan tahun, jutaan tahun. Tapi itulah, masih ramai yang terikat dengan kepercayaan kuno, ais tidak bagus, ais boleh lemahkan tulang. Kita dalam CBT ni
dah kaji tentang ais semenjak lebih 25 tahun lalu. Kita dah buktikan secara praktikal. Esok, kesacu tu memang tak akan jadi gelembung. Apabila rendam dalam ais, dapat hilangkan rasa sakit. Sebab bila tangan jadi kebas, kesakitan itu sudah tidak lagi dirasai. Jadi, tapi sejumlah masa diperlukan untuk program semula pembinaan sel baru. Jadi tak boleh main celup sikit lebih kurang saja. Kalau kita nak dapatkan hasil yang serta-merta macam magic, tekniknya kena letak ais dalam jumlah yang banyak. Tujuan dia supaya sel diaktif dan dapat bina semula sel baru dengan sangat pantas untuk gantian semula sel-sel yang sudah mati. Sebab sel memang sangat aktif dalam persekitaran. So, ini fakta sains. Tak akan jadi gelembung, tak akan bernanah, tak akan berair. Kalau tak, 2-3 minggu kena tanggung rasa yang berdenyut-denyut. Kena pula kalau olahan protein pada kulit, itu tidak bagus. Nanti akan tinggalkan kesan parut buat selama-lamanya. Orang yang ada masalah tulang, itu cukup takut mandi ais. Kalau dia dah terkena osteoporosis, bermakna kepadatan tulang ataupun kemampatan tulang itu sudah hilang. Tulang dah jadi rompong, tulang dah jadi kosong. Nilai kuantum pada tulang sudah tak ada. Suhu tulang dari sejuk dah bertukar menjadi sangat panas. Sebab itulah dia kena osteoporosis. Jadi orang yang tulangnya panas, secara psikologi memang akan tolak sesuatu yang bersifat sejuk. Apabila sebut saja kena mandi ais, dia jadi sangat takut seolah-olah ais itu untuk membunuh. Itu memang dah jadi perkara lumrah, perkara yang sering kita temui. Padahal itulah penawarnya. Penawar ni biasanya bersifat menolak. Jadi pesakit yang macam ni harus dipujuk, diberi motivasi, kena luangkan sikit masa untuk dia kata-kata ucapan yang membina, yang boleh bangkitkan semula tenaga semangat dia yang dah runtuh. Lepas pulih semangat dia, baru boleh kita suruh dia mandi air untuk rawat tulang. Merawat tulang adalah kembali pada asas kejadian, iaitu kita bina semula kekuatan tulang. Kalau tulang sihat, darah jadi segar. Ais adalah urus semula jadi yang paling padu, paling mampat, paling padat, tapi paling ringan. Tapi ais sangat bertekanan. Ais akan beri tekanan pada tulang. Macam inilah metaforanya. Ais di Arktik dan Antartik. Itu untuk mengimbangi daya magnetik bumi. Kalau ada ais di kedua-dua kutub tu, bumi akan hilang daya magnetik sebab bumi telah kehilangan tekanan. Jadi samalah dengan apa yang berlaku pada tubuh badan, lebih banyak ais lagi bagus untuk keseimbangan. Tujuan mandi ais untuk beri kekuatan pada tulang. Posisi bina tubuh 23% terdiri daripada karbon. Satu daripada unsur karbon adalah arang. Arang memang karbon tulen. Karbon adalah unsur tanah. Dan unsur tanah adalah asas penciptaan manusia. Dalam tanah ada semua unsur atom. Jadi sudah tentulah ada hikmah kenapa Allah pilih tanah sebagai unsur penciptaan Adam AS. Adam AS itu dicipta dari tanah lumpur hitam yang dibentuk.
Sebab jadikan dari tanah lumpur hitam itulah iblis dengan lagak sombong tak mau hormat, enggan sujud apabila sebab dia diciptakan dari unsur api. Jadi kalau kita teliti dari aspek kimia, unsur karbon itu sendiri sangat unik. Arang ni dia bersifat pembersih. Sebab arang dapat lakukan penguraian yang aktif. Kalau ada benda kotor dalam perut, arang akan akan cuci sampai bersih. Jadi walaupun arang tu sangat halus, tapi permukaan hablo itu sangat luas. Sebab itulah apa saja molekul yang dekat, yang berhampiran, yang rapat, atau terkena saja arang, habis semua kena sedut. Semua diserap. Ada orang guna arang untuk buat cuci muka. Bukan guna arang untuk conteng muka. Pencuci muka yang ada arang sebagai bahan asas, itu dapat tarik keluar semua kekotoran. Termasuk yang jauh terbenam dalam liang roma. Orang zaman dulu, cuci gigi pun pakai arang. Jadi jangan pelik. Kalau satu hari nanti, ada orang cipta pil arang sebagai antioksidan. Ambil arang, push sikit belerang, tumbuk sampai lumat, masuk dalam kapsul. Beri makan pada orang yang tengah sakit perut. Memang sah dia boleh sembuh sebab arang akan sapu semua kotoran tanpa beri sedikit pun peluang. Jadi arang atau karbon itu paling bagus dibuat penapis air. Water filter. Habis dia tarik semua bau, semua kotoran. Sebab itulah arang digunakan secara meluas sebagai penapis dalam teknologi air. Bermakna arang menghaluskan molekul bahan lain. Macam itulah konsepnya. Tapi kalau bahan itu sendiri bersifat kasar, macam mana dia mampu haluskan benda lain? Tak boleh. Apabila kita sebut karbon, bermakna ada kaitan dengan kanji. Gula. Kanji itu adalah karbohidrat. Karbohidrat. Gabungan istilah karbo dan hidrat. Karbo bawa masuk bakar. Sesuatu yang berkaitan dengan api. Hidrat bawa masuk bergabung dengan air. Jadi air sejuk yang ada tekanan itu bekerja dalam perut dengan cara kumpul semua lemak dan protein untuk dihidratkan. Bercampur gaul dengan air. Sebelum dikarbokan. Dibakar menjadi tenaga. Jadi kalau dicairkan atau diuraikan seproses, maka proses hidrat itu tak berlaku. Dia perlu bergabung dulu. Dia perlu bergaul dengan air dulu. Atau dia perlu jadi berketul-ketul. Dia perlu jadi kental dulu. Apabila dah bercampur bau, barulah boleh membentuk molekul air. Sebab itulah najis pun berketul-ketul. Kalau cair, itu petanda perut tidak sihat. Usus tidak sihat. Jadi begitulah yang berlaku dalam perut apabila minum air sejuk. Dalam CBT ni kita bukan nak bagi orang berak cair macam ceret beret. Dia kena bergabung dulu. Perlu jadi kental. Maksudnya bila dah berlaku hidrat atau dah bercampur bau, dah ada pasangan, barulah boleh diurai jadi molekul air semula. Tapi kalau dari awal lagi dah dicairkan, itu hanya cepatkan proses kematian sel. Kena pula rajin minum air suam, rajin minum air panas mati. Minum air panas mati serupa dengan ambil benda mati. Sama macam termakan sel mati. Apa itu sel mati? Tu masakan yang hangus, masa digoreng ataupun dibakar, macam sate yang ada kesan hangus kat ujungnya, itu contoh sel mati. Ataupun masa nak makan roti bakar tu, ada kesan hangus, itu tidak dikikis, terus dimakan. Sebenarnya apa yang dimakan itulah
sel mati. Jadi memasukkan sel mati dalam tubuh itu tak dapat membantu pembangunan sel sihat. Sebaliknya itu hanya merangsang sel tumor atau sel kanser. Jadi sesungguhnya secara fitrah Allah tidak tekan manusia bersama sel tumor atau kanser. Tapi amalan diri sendirilah yang menjemput risiko serangan dari tenaga asing dari luar itu tadi. Selalu kita nampak orang yang makan sambil pegang handphone. Dia terus je makan. Tak ada basuh tangan. Padahal telefon dan apa saja alat komunikasi yang ada frekuensi tinggi itu penuh dengan radiasi kotor yang tak nampak pada mata kasar. Sepatutnya lepas pegang handphone, kena cuci tangan. Kalau tak nak termakan sel mati ataupun termakan radiasi kotor. Jadi sekarang barulah terjawab. Apa sunnah basuh tangan sebelum makan walaupun pada tangan nampak bersih. Fenomena macam ni kita harus lihat dari sudut kuantum metafisik. Iaitu sesuatu yang tak nampak pada mata kasar. Satu lagi contoh sel mati adalah kicap, toyu. Kalau olahan pada kulit tidak sempurna, jangan rajin makan kicap. Terutama kalau ada kudis buta. Memang akan jadi parut. Ada luka, makan kicap, memang akan lambat sembuh. Kicap memang kaya protein. Tapi protein kicap itu sel mati. Jadi apabila ada sel kulit yang mati akibat tercedera, kalau makan kicap, sel mati pada kulit itu tidak go, sebaliknya akan tinggalkan kesan perut. Tahu tak macam mana cara orang buat kicap? Kacang soya tu dimasak berulang kali. Padahal kalau dibasuh berulang kali pun, itu sudah cukup untuk hilangkan zat. Apatah lagi kalau direbus berulang-ulang kali. Jadi makan kicap adalah perbuatan ambil sel mati sebagai makanan. Masukkan sel mati dalam tubuh, itu merencatkan pembangunan sel sihat untuk terus berkembang biak. Jadi terpulanglah pada penggemar kicap. Tapi ketika pesakit kanser tanya pada doktor, boleh makan kicap ke? Doktor kata, boleh, tak ada pantang. Mana boleh tak ada pantang? Protein kicap dipenuhi dengan sel mati. Tak boleh makan kicap, itu maknanya pantanglah. Apabila sudah jatuh sakit, memang kena pantang dalam bab makanan. Sebab setiap satu yang dimakan itu ada karakter dan boleh pula mempengaruhi karakter diri. Sebab itulah tak mungkin pernah ada ubat untuk sesuatu penyakit yang dapat dihasilkan secara seragam, secara standard untuk setiap orang. Ubat tak dapat diseragamkan. Sebab unsur dominan bagi setiap orang adalah unik dan tersendiri. Malah ada banyak lagi pecahan elemen lain yang membedakan setiap orang. Walaupun unsur dominan level dia sama. Jadi pada hari ini, harga ubat sudah mahal. Susah pula nak dapat ubat. Tapi pada masa depan, harga ubat jadi terlalu mahal. Jadi kekurangan ubat dan harga yang melambung itu bikin ramai orang yang bakal tak mampu tanggung kos rawatan.
Cuba bayangkan, gaji cuma 4-5 ribu sebulan. Tapi apabila terkena komplikasi serangan jantung ke, strok ke, pembedahan dan sebagainya, sekali kena bayar bil rawatan sampai 20-30 ribu. Baloi. Sudahlah tanggung beban sakit. Kena pula tanggung rawatan yang mahal. Jadi akibatnya ramai yang tidak mampu dapatkan rawatan di hospital. Bayaran asas hospital kerajaan pun itu terpaksa dinaikkan. Hospital dekat negara kita ni, baik milik kerajaan maupun milik swasta, itu selalu kekurangan katil dalam ward. Mana-mana hospital pun sama. Setiap hari penuh sesak. Jadi apabila harga ubat jadi terlalu mahal, ramai yang lagi sanggup ke hospital. Walaupun nanti lobi hospital bolehlah lengang sikit. Tak adalah macam pasar. Sebab dah seramai macam dulu lagi. Tapi orang yang sakit tetap akan cari jalan keluar untuk dapatkan penawar. Dengan cara pilih rawatan alternatif. Pada masa tu nanti barulah timbul kesedaran rupa-rupanya CVT sudah lama wujud. Sudah lama tawarkan konsep rawatan yang jauh lebih murah, lebih mudah, lebih ringkas dan boleh sembuh total dengan lebih pantas. Lagipun kos rawatan CVT itu tidaklah mahal sangat. Harga formula itu tak berubah sejak 20 tahun dulu. Sekalipun sejak itu, harga bahan, harga produksi itu dah melambung. Jadi percayalah, konsep rawatan CVT ini adalah konsep rawatan masa depan yang akan diterima ramai. Islamisasi ilmu dalam sains CVT ini sudah berjaya mendidik pengamal yang lebih bertanggungjawab, lebih rasional, menilai pesakit dan menilai penyakit. Islamisasi ilmu dalam sains CVT ini dengan ikhlas mengupas tentang penyakit secara ilmiah. Sedangkan ahli sains itu tidak ikhlas. Mereka menipu. Menipu maklumat ilmu tentang protein, sistem fisiologi dan banyak pembohongan lain dalam semua disiplin ilmu sains. Bukan itu saja, mereka juga fitnah garam, gula, ais, minyak kelapa, daging kambing dan banyak lagi. Jadi Islamisasi ilmu dalam sains CVT mampu bahaskan perkara saintifik dalam bentuk ulasan dengan gaya bahasa yang mudah difahami oleh siapa saja yang berminat untuk menghayatinya. Jadi walaupun kebanyakan bahan rujukan dan kajian itu dalam bahasa Inggeris, tapi mendaulatkan bahasa Melayu adalah satu daripada falsafah dalam ilmu sains CVT. Nilai kuantum pada bahasa Melayu itu sangat tinggi. Apatah lagi kalau dalam tulisan Jawi lama. Jadi Islamisasi ilmu dalam sains CVT, kita cuba cari istilah yang tepat.
untuk jelaskan sesuatu yang bersifat saintifik dengan gunakan bahasa yang bersifat falsafah. Jadi kalimat bahasa menunjukkan bangsa. Itu bahawa maksud bangsa yang hebat bukan sekadar ada bahasanya sendiri, tapi ada huruf, ada angka dalam aksara tulisannya. Begitulah tingginya darjat bahasa yang dapat mencerminkan ketinggian ilmu sesuatu bangsa. Bahasa yang paling hebat adalah bahasa Arab. Tapi lebih 30% dari kosakata bahasa Melayu itu sama makna dengan perkataan dalam bahasa Arab. Dan 98% daripada huruf tulisan Jawi Melayu itu sama dengan huruf tulisan Arab. Jadi kalau nak hebat di persada dunia, kena guna bahasa Melayu yang juga hebat, bukan bahasa Inggeris. Cuba kita perhatikan negara yang gunakan bahasa sendiri. Perancis, Jerman, Spanyol, Sweden, Rusia, China, Jepun, Korea. Semua itu tergolong dalam kumpulan negara maju. Sekarang kita tengok pula negara yang gunakan bahasa Inggeris sepenuhnya sebagai pengantar di sekolah. Pakistan, India, Filipina, Afrika Selatan, Sri Lanka, maju. Itu nak buat apa pun tak boleh. Jadi, kita kena balik semula pada hukum asas. Iaitu fitrah manusia. Sesungguhnya, hukum fitrah bagi manusia itu sangat mudah. Iaitu, segalanya adalah halal kecuali yang Allah haramkan. Tapi cuba kita lihat dunia yang kita hidup pada hari ini. Segalanya haram kecuali yang pemerintah halalkan. Jadi, tujuan akal diciptakan itu bukan untuk ketahui segalanya. Tapi akal diciptakan untuk mengakui yang empunya segalanya. Dia esa, dia tempat bergantung segala sesuatu. Dia lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Wallahu a'lam bisawab. Sekianlah saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, Doktor. Doktor nak buka soalan ke? Boleh ke? Ada masa kan? Ada. Ada siapa-siapa yang nak tanya? Bagi soalan. Doktor nak tanya pasal arang tadi. Nanti cakap pasal arang. Jadi arang ni kita nak definasikan arang yang macam mana? Ubatan arang ni. Nak buat ubat ke? Arang yang kita maksud sebagai burn ini adalah arang batu. Bukan kayu.
Okey. Sebab bila kita kata arang kayu tu dah bakar kan. Jadi arang batu lah sebenarnya. Arang batu, dia adalah atom, unsur kimia semula jadi. Arang batu. Okey, terima kasih. Lihat sama. Kalau tak ada apa, kita tutup je lah, Fana. Okey, boleh. Jap doktor, ada okey, ada soalan dekat ruang chat. Dia tanya jika kurang darah nak ambil NW berapa? Itu je soalan dia. Dengan satu lagi, kalau tak mengandung boleh guna formula maternity ke? Okey. Kalau ada masalah darah, kalau dia belum pernah merawat dan sebagainya, dia kali pertama lah, datang-datang ada masalah darah, kita kena balik pada usus besar dulu. Sebab bila usus itu dapat menapis, dapat membersihkan darah, darah jadi segar. Darah jadi segar. Jadi untuk rawat darah, kita kena rawat usus besar 19 dulu. Tapi lebih baik kalau kita buat diagnosis, sebab itu lebih tepat. Sebab ini yang kita bercerita tentang prinsip warna. Bila sebut warna merah, dia ada NW18, dia ada NW19. Jadi nak tahu merah yang mana, kena buat diagnos lah. Kadang-kadang 19, kadang-kadang 18. Tapi balik semula pada frekuensi merah. Yang tadi, kalau tak mengandung, boleh apa tu, dia sebenarnya maternity oil ni, dia sama macam si wajar. Cuma frekuensi dia ditumpukan khas pada 16-17. Jadi kalau ada masalah pada 16-17, kita boleh sapu, kita boleh buat mandi, sebelum bersama boleh pakai dan sebagainya yang berkaitan. Sama juga kalau ambil SW yang 16, SW17, frekuensi dia sama dengan maternity, cuma bahan dia ada beza sikit. Okey doktor, soalan setakat tu je lah. Ada lagi ke? Kalau tak ada, kita akan tutup. Rasa dah faham betul lah tu. Okey doktor, terima kasih banyak bagi pihak persatuan kerana sudi meluangkan ilmu. Ya Kak Azizi? Tak ada. Okey doktor, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum pada semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Okey doktor. Baik sama. Okay. Tak ada apa-apa.